Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 untuk hiasan dalaman, dan topik yang kita nak bincangkan aksesori hiasan. Dan untuk peperiksaan SPM kita nak fokuskan kepada soalan bahagian B, cikgu, betul ke? Betul. Okey cikgu, kita nak teruskan cikgu kita punya ulang kaji kita, cikgu. Silakan. Terima kasih Azhar. Sama cikgu. Okey, saja bahagian B. Bahagian B ni bentuk soalan. Teknik bentuk soalan bahagian B kita menggunakan teknik kipas. Kipas, kipas, KIPAS. Okey. K, kenal pasti soalan, iaitu memahami dan menyatakan kehendak soalan. Ini untuk diri, ya, maksud cikgu. Kamu dah perlulah sebut kuat-kuat nanti apabila ada dalam peperiksaan untuk kepahaman diri sendiri. Seterusnya, ingat proses kerja dan modul pentaksiran. Proses kerja, modul pentaksiran yang 11 modul yang telah kamu laksanakan semasa berada dalam kelas. Seterusnya, periksa dan kesan masalah. Di sini kita sudah melihat apakah kehendak soalan tersebut. Okey, menyatakan permasalahan dan kehendak soalan. Ini penting. Dan seterusnya, analisis A iaitu analisis kehendak soalan. Jenis soalan selesaikan masalah iaitu soalan jenis analisis. Mengaplikasikan proses kerja, proses kerja di tempat yang baharu, jenis soalan aplikasi. Seterusnya, menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah. Okey, proses asal memahami. Dan akhir sekali ada S, selesaikan jawab soalan, jawapan soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, dan jika perlu buat lakaran. Tekan je cikgu. Apa dia? Okey, dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan tersebut. Baiklah cikgu, terangkan sedikit lagi untuk analisis kehendak soalan. Pada bahagian B ada 4 soalan akan disoal. Dan pada empat soalan tersebut hanya yang kita akan kita akan faham, kita akan titik beratkan adalah soalan analisis berbentuk analisis, aplikasi dan memahami. Dan ini sudah 3 soalan. Satu soalan lagi di antara tiga jenis soalan tersebut akan disoal untuk kali yang kedua. Jadi untuk maksud di sini ialah murid hendaklah mahir untuk ketiga bentuk soalan tersebut bagi memudahkan murid mendapat skor yang lebih tinggi pada bahagian B. Okey, seterusnya, bahagian B. Raja 4 menunjukkan sebuah ruang tamu. Okey, ini contoh ruang tamu. Ya, cikgu. Okey, berdasarkan Raja 4 di atas, senaraikan 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu tersebut. Iaitu 4 skor. Okey, seterusnya. 2. Huraikan kepentingan aksesori hiasan dalaman di bawah dalam mereka bentuk menghias ruang dalaman. Iaitu pertama, aksesori hiasan dinding, aksesori lampu hiasan, aksesori pelengkap. Saya rasa untuk bahagian soalan nombor 2, soalan 1 yang dikecilkan 1, 2, 3 tadi kita telah bincangkan pada bahagian A sebentar tadi. Untuk soalan ini, cikgu, maksudnya perlu dihuraikan satu persatu, cikgu. Betul, perlu dihuraikan. 6 markah. Baiklah. Perkara raja di atas tadi, senaraikan 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu di atas. Menyenaraikan, kita faham, kita senaraikan semula bahan aksesori hiasan tersebut. Dan soalan nombor 2 pula ialah menyatakan semula kepentingan aksesori, iaitu huraikan kepentingan aksesori hiasan dalaman di bawah dalam mereka bentuk menghias ruang dalaman. Jadi maksudnya soalan ini adalah soalan lebih kepada memahami. Anda telah faham bagaimana untuk menyatakan hiasan dinding yang ada, aksesori hiasan yang ada, dan anda juga telah faham kepentingan aksesori hiasan dalam ruang tertentu. Baiklah, kita akan terus kepada menjawab soalan. Senaraikan 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu di atas. 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan yang baru saja cikgu bacakan tadi? Takista hebat. Siapa yang nak jawab soalan ini? Ya, Ain. Takista hebat, Ain. Jadatul Ain. Silakan. Teruskan. Cermin dinding. Cermin dinding. Jam dinding. Jam dinding. Ya. Lampu gantung. Lampu gantung.
dan bingkai gambar. Dan bingkai gambar. Bingkai Kita gambar. lihat. Selain daripada itu lain ada? Tiada. Okey, kita lihat Betul kata jawapannya, cikgu. Bingkai gambar, Lampu gantung. lampu gantung, cermin dinding dan jam dinding. Ya, betul. Tahniah. Tahniah gitu cikgu Ibrahim. Tapi saya nampak cikgu bila dia sebut pasal cermin tadi, dia sangat suka sebab perempuan dia suka dengan cermin cikgu kan. Memang. Mereka berdua ni memang ada cermin standby. Di bengkel saya pun memang ada. Tapi Ada, dia okey. satu keperluan kan. Baik. Selain daripada menghias. Okey, ini 4 skor tahniah. Macam ni kita skor jawab, kamu tahniah. sudah faham, kamu boleh nyatakan apakah aksesori hiasan dalaman pada ruang yang telah cikgu paparkan ni. Baik. Okey, tahniah. Okey, betul lah lampu gantung, kita ada cermin dinding, kita ada bingkai gambar, kita ada jam dinding. Jam dinding. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Huraikan kepentingan aksesori hiasan dalaman di bawah dalam mereka bentuk dan menghias ruang dalaman. Baik. Mereka sudah faham, mereka boleh Ya. huraikan. Okey, teruskan. Individu yang boleh membantu cikgu untuk menjawab soalan pada bahagian ini. Baik, sekali lagi Takista hebat. Siapa yang nak menjawab soalan ini? Izwan. Syahrizwan, silakan. Syahrizwan. Okey, bagi aksesori hiasan dinding, Okey. ianya menjadikan dinding lebih menarik dan cantik. Menarik dan cantik. Seterusnya, dia menampilkan nilai estetik. Okey, bagi aksesori lampu hiasan, menjadikan suasana ruang lebih terang, Lebih terang. dan merupakan sumber pencahayaan ciptaan. Ya. Okey, betul. Bagi aksesori pelengkap, aksesori yang melengkapkan ruang dalaman seterusnya digunakan dengan perabot lain supaya menjadi lebih menarik cikgu. Oh, tahniah. Dengan keyakinan tu cikgu rasa jawapan ni betul, belum cikgu cek. Okey? Belum cikgu periksa. Baik, cikgu. Okey, kita tengok. Menampilkan nilai estetika, Ya. dinding lebih menarik dan cantik betul. Baik. Bahagian dinding tadi di awal dia kata tadi membosankan kalau tiada hiasan. Ya. Dan apabila ada hiasan dia boleh menjawab soalan seperti macam inilah. Okey, lampu hiasan pula adalah pencahayaan ciptaan menjadi ruang suasana lebih terang, betul. Dan akhir sekali adalah aksesori pelengkap. Baik. Aksesori yang melengkapkan ruang dalaman digunakan dengan perabot lain supaya menjadi lebih menarik. Okey. Kita Betul, tanya cikgu. ke semua soalan ni dapat dijawab dan Ya. anda berjaya dapat 6 skor. 6 skor tahniah. untuk Syahrizwan. 6 skor plus dengan 4 tambah dengan 4 tadi sudah 10 skor untuk jawab soalan bahagian ini. Saya tertarik dengan aksesori lampu hiasan di cermin mata Syahrizwan, cikgu. Ada sesuatu hiasan ni. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita menjawab soalan bahagian B, Ya. soalan mengaplikasi. Okey, terdapat beberapa contoh kehendak dan jenis soalan pada bahagian B antaranya ialah mengaplikasi. Ya. Soalan seperti ini murid akan menggunakan kaedah atau cara lama, pengalaman sedia ada mengingat kepada situasi yang baharu, Baik. pengetahuan sedia ada diguna pakai untuk menyelesaikan permasalahan di tempat baru. Secara ringkasnya ialah cara lama, situasi baru diaplikasikan di tempat baru. Maksud di sini, mereka telah memasang kemasan dinding di bengkel. Baik. Dan selepas itu mereka akan buat di kawasan lain. Diaplikasikan. Okey, seterusnya. Okey, contoh soalan bahagian B, Raja 5 menunjukkan sebuah ruang tamu yang perlu didekorasi. Ya. Dinding kosong. Seterusnya, berdasarkan Raja 5 dan situasi di atas, terangkan satu aksesori hiasan dinding yang diletakkan pada dinding tersebut. Okey, huraikan proses pemasangan aksesori pada soalan 1. Soalan 1, dia Baik. jawab, dia akan terangkan apa yang dia akan pasang. Maksudnya, yang dia akan letakkan pada dinding tersebut. Masalah dinding kosong, diaplikasikan semula. Ya. Okey, seterusnya, menyatakan 3 aksesori lain selain daripada aksesori di atas. Ya. Berkait rapat ketiga-tiga soalan tersebut. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan yang cikgu baru saja bacakan sebentar tadi? Baik, silakan. Takista hebat. Siapa yang nak menjawab? Ada? Saya nampak macam Syahrizwan, cikgu. Saya Zul boleh jawab? Cikgu. Baik, silakan. Okey. Yang pertama sekali ialah bingkai gambar. Okey. Yang kedua, huraikan proses pemasangan aksesori pada soalan itu. 1. Merancang dan menanda pada dinding. Okey. Membahagi sama panjang kiri dan kanan. Betul. Kita perlu menskrukan cangkuk menggunakan gerudi pada dinding yang telah ditanda. Okey. Seterusnya, kita perlu memasang penggantung atau dawai di belakang bingkai digantung pada cangkuk. Okey. Mhm. Yang Okey. yang ketiga teruskan, nyatakan 3 aksesori lain.
Okey, 3 aksesori lain selain di atas. Pertama sekali, cermin hiasan. Cermin hiasan, Yang kedua, kambi, kumai dan dado. kambi, kumai dan dado, Yang akhir sekali, jam dinding. jam dinding. Jam dinding. Okey, kita lihat Izwan. Kita lihat jawapannya. Adakah dia Okey, layak bingkai gambar. dapat 10 markah? Okey, dia memilih bingkai gambar. Okey, dia terima 1 markah. Okey. Tahniah. Seterusnya, proses merancang dan menanda pada dinding bagi sama panjang kiri dan kanan betul. Okey. Menseluruhkan cangkuk menggunakan gerudi pada dinding yang telah ditanda betul. Memasang penggantung atau dawai di belakang bingkai digantung pada cangkuk betul. Okey, pun dapat layak mendapat 6 markah. 6 markah. Seterusnya yang ketiga adalah nyatakan 3 aksesori lain selain aksesori di atas selain daripada bingkai gambar ini. Baik. Yang pertama ialah cermin hiasan, okey betul. Kambi kumai dado dan jam dinding. Maksud dia sudah mendapat 10 skor untuk soalan ini. Tahniah kepada Syahrizwan, 10 skor. Wah, beria betul lah ini. Kalau kita lihat kan, kalau mereka berlaku susah untuk menjawab soalan, Ya. kalau dia jawab kambi, kumai, dado pun sudah memadai untuk 3 skor. Oh, okey. Dia masih keadaan yang berasingan. Baik. Ada setengah rumah dia hanya letak kambi, ada setengah rumah dia hanya meletakkan dado dan dia Ya. kepada kumai. Jadi tapi apabila dia buat macam ni lebih baiklah tipi 6. Baik, itu dia kita nak ucap tahniah kepada Syahrizwan dapat 10 markah atas jawapan anda. Dan cikgu, sedar tak sedar cikgu, Yep. kita dah sampai ke penghujung cikgu untuk kita punya sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran hiasan dalaman dengan topik yang kita bincangkan aksesori hiasan. Jadi mungkin sebagai rumusannya cikgu, Okey, silakan. rumusan pada hari ini. Modul aksesori hiasan merupakan modul yang mendedahkan ilmu dekorasi Ya. dan idea dekorasi kepada murid. Modul ini, murid dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dan memahami kesesuaian hiasan dinding yang digunakan dalam mendekorasi ruang dalaman rumah masing-masing. Selain itu, modul kali ini juga mendedahkan murid dengan teknik menjawab soalan pada bahagian A dan B. Penekanan kepada teknik menjawab soalan dan mendapatkan skor yang lebih tinggi juga diterapkan pada sesi pembelajaran ini. Tiada yang mustahil untuk berjaya, komitmen dan kompetensi anda mengubah segalanya. Itu dia, tiada yang mustahil untuk berjaya, komitmen dan kompetensi anda mengubah segalanya. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Nazri Ugun daripada SMK Takis Papar Sabah, jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurul Ad-Dina Rashid daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Remban Negeri Sembilan, dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Takis Papar Sabah, Syahrizwan, Syahdatul Ain, Nur Ashira dan juga Azan sebentar tadi yang bersama-sama kita. Dan sampai berjumpa lagi, kita doakan, kita ambil kesempatan mendoakan semua calon-calon SPM pada tahun 2022 mendapat keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Maksukul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Didik TV KPM